Salam dan salam sejahtera dan saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dan pencerahan saya berkenaan dengan isu duit peruntukan yang diberikan kerajaan kepada ahli parlimen yang menyokong kerajaan. Jadi apa yang saya baca di media hari ini, Zahid minta bantuan Saidan dapatkan kembali peruntukan 3,8 juta. So, bila saya baca tajuk ini, saya teringat dan kita sebagai rakyat tahu bahwa peruntukan yang diberikan oleh mereka yang menyokong kerajaan itu sangat besar, berjuta. Jadi perkara ini berlaku daripada zaman Barisan Nasional dahulu dan diteruskan pula oleh PH, tetapi PH memberi kepada yang membangkang waktu itu dengan peruntukan yang sedikit tapi ada, yaitu kalau tak silap saya 100.000. Jadi apa yang berlaku di kerajaan yang ada hari ini, dia meneruskan lagi hal yang sama. Saya sebagai rakyat tidak menyokong kepada PH, tidak menyokong kepada kerajaan yang ada, tidak menyokong mana-mana parti dalam isu ini. Saya sebagai rakyat melihat bahwa perkara ini patut dihentikan oleh mana-mana kerajaan yang akan memerintah sekarang ataupun di waktu akan datang. Hal ini mereka harus buat sama rata. Kalau bagi kepada pembangkang 1 juta, maka kepada yang menyokong kerajaan pun 1 juta. Kalau yang menyokong kerajaan dapat 3 juta, yang menjadi pembangkang pun harus 3 juta. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena mereka ini juga ahli parlimen yang mewakili rakyat di bawah nih. Jika mereka tidak mendapat peruntukan, ahli parlimen yang menyokong kerajaan mendapat peruntukan, ini akan menjejaskan kawasan-kawasan yang ahli parlimen pembangkang ini tadi menangi ataupun yang mereka nak jaga nih. Bila hal ini berlaku, ini menjejaskan rakyat, bukan kepada ahli-ahli parlimen. Hal ini sebagai negara yang dah demokrasi dikatakan sepatutnya ahli parlimen yang dah lama-lama nih pakai otak, hentikan perkara ini. Duit ini yang kamu nak bagi kepada pembangkang ke, nak bagi kepada yang menyokong kerajaan ke, ini adalah duit rakyat. Kamu orang yang jadi menteri, kamu orang yang duduk dalam kerajaan, sesuka hatinya mengagihkan duit ini dengan kroni-kroni kamu sendiri, ini adalah salah. Ini saya tak tujukan kepada kerajaan yang ada hari ini, tetapi kepada semua mereka yang akan memerintah di waktu akan datang. Ini duit bukan bapak kamu orang ahli parlimen punya. Kamu seorang sesuka hati nak agihkan ke sana, agihkan ke sini. Ini adalah duit rakyat. Bila duit rakyat, duit ini datang daripada kawasan pembangkang, datang daripada kawasan yang menyokong kerajaan. Bila kamu orang tidak bagi peruntukan ini kepada mereka yang tidak memberi peruntukan kepada mereka yang tidak menyokong kerajaan, kawasan mereka ini akan tidak maju. Bagaimana dia nak membantu rakyat kalau peruntukan tak ada? Hal ini sepatutnya sudah dihentikan. Kembalilah kepada politik yang bersih. Kembalilah kepada politik yang tidak mendendam sesama sendiri. Kata politik profesional. Ini ke politik profesional yang nak Malaysia lakukan? Jika perkara ini tidak dihentikan, akan ikut kepada generasi yang akan datang, yang memerintah akan datang. Inilah yang berlaku di dalam negara kita ini. Berlakunya perkauman, berlakunya puak-puak yang menyokong sebelah sini sampai sanggup fitnah, berlakunya isu politik agama. Jadi hentikan ini. Jangan melakukan hal politik model lama nih. Saya harap pimpinan yang akan datang tidak membuat hal seperti ini, karena inilah yang menyusahkan, membebankan rakyat. Dalam keadaan pandemik hari ini, ahli parlimen yang menyokong kerajaan mendapat 3-4 juta. Mereka boleh agihkan kepada orang yang susah. Bagaimana keadaan ahli parlimen pembangkang yang dalam keadaan seperti ini sekarang ini? Bagaimana mereka nak membantu kawasan mereka kalau kamu punya peruntukan bagi 100.000 ataupun langsung tak bagi? Saya sebagai rakyat fikir,
Ini adalah satu yang sangat bodoh sekali. Bermakna siapa yang memimpin kerajaan kita hari ini, semuanya pendendam. Siapa pucuk pimpinan itu, mereka ini sangat berdendam sesama sendiri. So hentikan. Saya harap nanti pimpinan baru yang menjadi kerajaan, siapapun pati, hentikan perkara ini. Jangan buat seperti ini. Mereka juga ahli parlimen. Mereka juga patut tak membantu rakyat mereka di bawah. Jika peruntukan kamu sebagai blok kerajaan mendapat berjuta-juta, blok pembangkang mendapat 100.000 ataupun tak dapat sama sekali di waktu zaman PM, tak dapat sama sekali, saya dengar. Bagaimana mereka nak membantu rakyat? Ini kan namanya adil. Ini kan namanya bagus. Apakah kerajaan kita ini nak membuat hal yang sama selama-lamanya untuk menindas pemimpin? Politik Malaysia ini perlu dirubah supaya lebih baik. Itulah saya selalu katakan. Masuk saja PRU ke-15 ini, orang-orang yang seperti ini kita patut buang. Pemimpin-pemimpin yang terlalu resis ini, yang mainkan isu bangsa dan agama nih, kita harus buang. Ini adalah pemimpin yang mencuri duit rakyat selama ini. Rubah balik undang-undang kita nih, peraturan kita nih, reformasikan semula, supaya peraturan dan undang-undang kita nih kejar mereka, korek mereka balik. Kenapa jadi menteri boleh kaya raya? Kenapa anak dia boleh berjuta-juta dalam akun bank? Apa, ingat anak dia simpan duit daripada dia baby sampai dia dah besar, dapat duit berjuta-juta. Rakyat setengah mati duduk dalam negara ni, mencari penghasilan. Kamu yang duduk di atas nih, yang menjadi menteri, yang memegang jawatan-jawatan tinggi ini, menjual isu agama, menjual isu bangsa untuk mengaut keuntungan, mencari duit secara lende, menipu rakyat sana sini. Inikah yang kita mahu? Kita perlukan perubahan. Sampai bila negara kita ini nak berada di tahap yang hari ini, pemimpin seperti ini? Jika perkara ini kita tidak lakukan hari ini, kita nak tunggu bila lagi? Ini sudah tahun 2021. Penipuan yang mereka lakukan ini masih di masa zaman Barisan Nasional. Nak dibuat lagi zaman sekarang nih. Dah 3 kali kerajaan bertukar. Tak ada perubahan. Perubahan yang berlaku cuma apabila PHS memerintah. Tapi banyak yang membangkang mengatakan PHS gagal itu ini. Karena apa? Ini adalah sikap kita orang bumi putra yang masih berada di dalam kerajaan waktu itu, mencari makan dalam kerajaan, mendapat tender secara senang, mendapat tender tanpa mengikut syarat yang betul. Orang-orang inilah yang menjadi hantu dalam kita punya kerajaan yang ada hari ini. Kenapa kerajaan itu harus nak ditumbangkan? Kenapa isu kaum digunakan, isu agama digunakan waktu itu? Karena isunya orang-orang yang cari makan dalam proyek kerajaan ini tidak dapat cari makan. Karena jabatan-jabatan yang sepatutnya mereka dapat cari makan ini tadi sudah dipegang oleh orang yang mempunyai ketelusan, yang mempunyai cara kerja yang bersih. Jadi ini menyekat mereka. Bila menyekat mereka, maka keluarlah mereka punya cerita ini, cerita itu. Banyak juga orang-orang kayangan, orang-orang dewa yang mencari makan dalam kerajaan. Nak mencari makan secara senang. Ini yang membuatkan ramai orang takut Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ini saja isunya. Sebenarnya, jika Datuk Seri Anwar Ibrahim ni nak menjadi Perdana Menteri, suara yang nak dipakai bukan daripada suara orang kayangan tahu. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni
boleh akan menjadi pemimpin di Malaysia ini dengan menggunakan suara rakyat seperti mana yang kita lihat di negara-negara lain. Maka orang-orang ini, kapitalis apa semua nih, orang-orang kayangan nih, orang-orang BBIP nih, tidak boleh menyekat kemarahan sokongan rakyat. Jadi, kita rakyat kalau ingin pemimpin kita membersihkan hal ini, mendemokrasikan sistem kita ini, maka kita perlu menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ini untuk dia membersihkan isu ini supaya negara kita ini boleh dipimpin akan datang oleh generasi muda dengan orang bersih. Tetapi kalau kita lihat hari ini, negara kita ini susah akan berganjak ke arah itu karena kita lihat tokoh anak muda yang ada kita dengar bersuara hari ini di dalam kerajaan yang ada hari ini. Umpama sampah ucapan mereka apabila mereka mengeluarkan kenyataan-kenyataan mereka di media. Karena itu saya selalu membangkang apa yang mereka perkatakan. Karena ucapan mereka di atas paper sekolah berjela-jela, sijil. Tetapi bercakap seolah-olah tidak menggunakan akal. Jadi ini perlu kita sebagai rakyat lihat hari ini. Kita perlu ketokohan yang mempunyai kualiti yang bagus untuk kita nak membangunkan negara ini. Kita tidak boleh berharap dengan pemimpin yang ada hari ini. Pemimpin yang ada hari ini rata-rata mereka ini sudah kita tidak boleh pakai lah, senang ceritanya. Tidak perlu kita humban lah, kita cuma tolak saja. Kita kena ganti dengan yang baru dan kita harap mereka yang baru ini tidak terjebak dengan isu ini. Isu rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, menipu rakyat, semua kita ni tak mau. Kita nak pembangunan negara kita ini. Karena hutang yang ada hari ini dibuatkan oleh pemimpin-pemimpin lama kita ini demi kepentingan mereka sendiri, rakyat di bawah, sampai peruntukan pun untuk pembangkang lain, untuk orang yang menyokong kerajaan lain. Ini adalah satu yang tidak adil. Hentikan segera. Inilah pandangan saya dan pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. So, kita sebagai rakyat harus mencari pemimpin yang betul-betul boleh membersihkan isu ini. Thank you dan salam semua.